Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Muhammad Nur, bernombor matrik C17A0442. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ain binti Abdul Ghani, C17A0180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Akilah Diana binti Muhammad Arifin, nombor matrik C17A0253. Nama saya Kausrana Propa Ramaya, nombor matrik C17A0067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Farhana Syahidah binti Azmi, bernombor matrik C17A0052. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira binti Rumah Muda C17A0165. Saya bersama kawan-kawan saya dan sahabat seperjuangan saya akan menerangkan dan akan menjelaskan tajuk yang kami perolehi, iaitu lagu rakyat adalah salah satu medium yang mempunyai fungsi besar dalam menyampaikan makna didaktif kepada kanak-kanak. Dengan ini, kami akan merujuk kepada lagu iaitu Ikan Kekek dan akan menghuraikan pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya. Sebagai intipati pengenalan dalam kajian kami ini, menurut Zainal Klim pada tahun 1999, beliau menyatakan bahawa muzik dan lagu merupakan sebahagian daripada budaya sistem sosial masyarakat. Sama ada penghasilan nyanyian maupun persembahannya, muzik tetap merupakan sebahagian daripada perlakuan anggota masyarakat. Manakala menurut Rahmah Bujan pada tahun 1999 pula, beliau menyatakan bahawa lagu rakyat adalah lagu-lagu atau nyanyian yang berasal dari sesuatu ataupun dari kawasan alam Melayu. Tidak kira kawasan itu terletak di negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei atau di mana-mana pelosok pulau terpencil di Nusantara. Kebiasaannya, lagu rakyat akan menceritakan atau akan berbincang mengenai perihal masyarakat, alam, haiwan, tumbuh-tumbuhan ataupun kawasan sekeliling kita. Lagu rakyat ini akan dinyanyikan semasa bermain, mendodoikan anak, hiburan setelah penat, membanting tulang dan juga semasa majlis-majlis kerajaan yang telah dijalankan. Lagu rakyat ini akan didendangkan secara berkumpulan ataupun berseorang. Terima kasih kepada saudara Syahmi. Lagu rakyat seperti lagu Ikan Kekek ini sememangnya merupakan salah satu medium yang mempunyai fungsi besar dalam menyampaikan makna deduktif kepada kanak-kanak. Oleh itu, pengkaji ingin menganalisis beberapa pemikiran yang terkandung di dalamnya. Pemikiran yang pertama yang dapat kita lihat adalah menyentuh soal ketatasusasilaan. Menurut Zabah pada tahun 1950 ada menyatakan bahawa tata susila adalah adat sopan santun dan budi pekerti pada diri seseorang. Tata susila ini sentiasa dipupuk dan diamalkan sejak turun-temurun lagi. Bermulanya tata susilaan ini adalah daripada komunikasi serta tingkah laku seseorang. Antara aspek yang perlu bertata susila semasa berinteraksi dengan masyarakat adalah menyapa dengan tertib, mengawal nada suara ketika bercakap, tidak sombong atau memuji-muji diri sendiri, ketawa secara perlahan serta menanti giliran bercakap. Ciri-ciri inilah yang akan mewujudkan individu yang bertata susila dan berperibadi mulia di mata masyarakat. Zabah pernah berpendapat bahawa masyarakat Melayu yang tidak bertata susila, tidak kira dari interaksi atau perbuatannya sendiri, akan diupamakan seperti bukan Melayu sebenar atau tidak tahu bahasa. Pandangan Zabah ini juga telah disokong oleh Hashim Ahmad pada tahun 2016 dalam halaman 12 majalahnya yang bertajuk Bahasa Menggambarkan Peribadi, yang menegaskan bahawa tata susila bermula daripada komunikasi dan perbuatan yang dilontarkan oleh seseorang itu. Di sini, contoh pemikiran yang menyentuh soal ketatasusasilaan yang dapat kita lihat dalam lirik lagu Ikan Kekek adalah: Ikan kekek ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai. Sungguh cantik adikku amboi, tapi ketawa mengilai-ngilai.
Di sini, pengkaji dapat menggambarkan bahawa dalam lirik lagu Ikan Kekek ini menyentuh mengenai ketatasusailaan sebagai seorang wanita. Hal ini kerana masyarakat Melayu pada zaman dahulu menggambarkan bahawa wanita ini merupakan manusia yang lemah di mata masyarakat. Oleh itu, dengan perwatakan wanita yang serba lemah lembut dan bersopan santun ini menunjukkan bahawa gerak-geri mereka tidak kira daripada percakapan atau perbuatan mereka adalah sebahagian daripada aurat mereka yang perlu dijaga. Oleh itu, penulis lirik lagu Ikan Kekek ini menegaskan walaupun secantik mana pun wanita tersebut, tetapi disebabkan perbuatan yang dilakukan itu amat keterlaluan, serta-merta ia telah meruntuhkan martabat seorang wanita. Hal ini kerana perbuatan yang keterlaluan bagi wanita seperti ketawa bak hantu mengilai telah menunjukkan hilangnya sopan santun pada diri seseorang wanita itu, sedangkan perkara tersebut sering diperjagakan oleh semua kaum wanita. Kini saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Ain. Pemikiran seterusnya yang terdapat dalam lagu Ikan Kekek adalah menyentuh soal berbudi pekerti. Berbudi merupakan suatu amalan dan juga budaya dalam kalangan masyarakat Melayu di mana ianya menjadi lambang kepada ketinggian akhlak dan juga moral seseorang insan. Menurut Tengku Iskandar 1970, kata budi berasal daripada perkataan Sanskrit yang membawa erti bijak, mulia dan pekerti yang baik. Manakala menurut konsep dan juga takrifan dari sudut pandang Islam, kata budi merupakan kepercayaan dan juga adab resam yang dimiliki oleh masyarakat Melayu, di mana ianya lahir daripada hati dan juga jiwa yang bersih. Oleh itu, pernyataan tersebut dapat dibuktikan melalui petikan lagu yang berbunyi, "Sungguh cantik adikku amboi, tapi ketawa mengilai-ngilai." Berdasarkan kepada petikan lagu tersebut, jelas membuktikan bahawa unsur berbudi pekerti diterapkan dalam mendidik kanak-kanak agar sentiasa menjaga tingkah laku yang sopan. Frasa "sungguh cantik adikku amboi, tapi ketawa mengilai-ngilai" memberi nasihat kepada kanak-kanak agar sentiasa mempunyai kepribadian yang mulia seiring dengan kecantikan dalaman. Hal ini kerana kecantikan luaran tidak setanding dengan kecantikan dalaman yang menjadi indikator penting dalam membentuk kepribadian yang mulia di samping dapat melahirkan insan yang budiman. Sejajar dengan ciri sastra kanak-kanak yang bertujuan untuk memberi pendidikan kepada golongan kanak-kanak agar ilmu yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin apabila dewasa kelak. Sesungguhnya, individu yang memiliki sikap berbudi pekerti tersebut boleh dianggap sebagai seorang yang kaya dengan nilai-nilai moral kerana sentiasa beradab apabila bersemuka dengan individu lain dan sentiasa menuturkan kata-kata yang sopan apabila berbicara. Bersederhanalah dalam ketawa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW agar diri sentiasa dilindungi dan disayangi oleh setiap insan. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Kausalia. Terima kasih kepada saudari Akila, dan seterusnya saya akan sambung dengan hujahan seterusnya adalah nilai kesopanan. Nilai kesopanan ini sangat penting kepada diri seseorang kerana kesopanan inilah akan mencerminkan diri mereka kepada masyarakat. Marilah kita tengok perkara satu dikatakan dalam Ikan Kekek itu adalah mencirikan tentang ciri-ciri fizikal iaitu kecantikan. Tetapi dan akhirnya menceritakan bahawa seseorang kanak-kanak itu suka ketawa bergila-gila. Ini adalah salah satu sifat atau ciri yang sangat tersirat dengan maksud kesopanan. Kerana kesopanan adalah sangat penting. Walaupun kanak-kanak itu mempunyai ciri fizikal yang cantik, yang sempurna, tetapi apabila mereka menghendaki dengan orang tua atau pergi ke rumah sesuatu majlis atau kenduri, mereka kena
tahu tentang peraturan yang perlu atau etika perlu dipatuhi. Mereka tidak boleh membuat bising sehingga mengganggu majlis atau kenduri tersebut. Mereka mempunyai ciri kesopanan itu sangat-sangat penting dalam diri mereka. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka dari kecil lagi tentang kesopanan itu. Rangka kedua ini menerangkan tentang nilai pendidikan. Nilai pendidikan adalah sangat-sangat penting kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak menjadi insan yang berpengetahuan dan juga berbijaksana apabila besar nanti. Pembelajaran adalah sangat penting sebab kerana dari kecil lagi mereka dapat mengenali pembelajaran itu adalah sangat penting, dan juga bukan sahaja pembelajaran dan juga nilai-nilai murni perlu diterapkan dalam diri kanak-kanak tersebut juga, kerana walaupun mereka belajar sampai setinggi mana pun, mereka perlu mempunyai nilai-nilai murni dalam mereka. Menurut Ali Hasimi 1992, Hasim Musa 2008, Nik Suhaila, Nik Saleh 2010, Muhammad Firdaus, Cik Yaakob 2015. Sikap kesopanan ialah manusia yang memiliki tingkah laku yang lemah lembut, beradab dan bertata susila dalam perbuatan ataupun percakapan ketika berada dalam kelompok masyarakat. Seterusnya, menurut Kamus Dewan 2016, maksud kesopanan membawa iaitu perihal sopan yang berkaitan adab sopan santun, tata susila, tingkah laku yang baik dan peradaban. Menurut Sibarani 2004, kesopanan semua dengan budi pekerti atau etika iaitu tata cara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Menurut Mills 2003, kesopanan dapat dikatakan sebagai suatu yang bersifat sejagat yang merujuk kepada setiap masyarakat itu mempunyai norma-norma meliputi sikap positif. Sikap kesopanan dapat dirumuskan sebagai manusia yang memiliki perlakuan dan budi pekerti yang tinggi, tingkah laku yang mulia, lemah lembut, beradab, bertata susila dan tertib ketika menjalinkan sebuah ikatan persaudaraan yang dapat dengan masyarakat di sekeliling mereka. Menurut Sibarani 2004, kesopanan semua dengan budi pekerti atau etika iaitu tata cara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudari. Terima kasih saudari Yaya. Seterusnya kita akan melihat kepada pemikiran yang keempat, iaitu pemikiran melalui kasih sayang. Menerusi lirik dalam irama lagu Ikan Kekek, dapat dilihat bahawa pemikiran yang ingin disampaikan oleh orang zaman dahulu kala lagi tentang kasih sayang seorang kakak atau saudara terhadap adik-beradik. Sifat kasih sayang ini merangkumi pelbagai bentuk yang dapat diluahkan, antaranya dalam lirik lagu seperti kalau adik nak jadi pandai, mari belajar janganlah lalai. Lirik yang dinyatakan itu jelas memperlihatkan bahawa teguran atau nasihat yang ingin disampaikan kepada adiknya untuk belajar supaya menjadi pandai. Hal ini menunjukkan kasih sayang kepada adik-beradik amat penting untuk memupuk silaturahim antara sesebuah keluarga. Pemikiran yang dinyatakan ini adalah untuk menunjukkan cara kanak-kanak agar tidak menjadi leka dan tidak kurang kasih sayang daripada ahli keluarga. Semua orang tahu bahawa kasih sayang amat penting dan memainkan peranan bagi kanak-kanak yang ingin membesar. Oleh itu, ahli keluarga harus memberi perhatian dan layanan yang sewajarnya agar kanak-kanak ini tidak disisihkan daripada tidak diberikan kasih sayang yang sepenuhnya dan membuat mereka sehingga terabai.
Walhal, pada zaman dahulu lagi, kasih sayang ini diterapkan oleh semua kanak-kanak agar mereka tidak disisihkan oleh keluarga mereka sendiri. Oleh itu, kasih sayang ini amat penting bagi kanak-kanak yang baru ingin membesar agar mereka mempunyai orang yang sentiasa berada di sisi mereka untuk melakukan sesuatu perkara dalam semua hal. Kasih sayang sesama manusia melibatkan perhubungan antara manusia. Kasih sayang yang dicurahkan terhadap ahli keluarga, pasangan hidup, saudara mara, rakan dan orang kenalan diklasifikasikan sebagai kasih sayang sesama manusia. Kesemua jenis perasaan kasih sayang diperlukan untuk membina kehidupan yang ideal di dunia. Perasaan menjamin nilai serta potensi kehidupan manusia. Memandangkan kepentingan dan keperluan perasaan kasih sayang, maka karya-karya kesusasteraan kanak-kanak memainkan peranan penting untuk memupuk semangat kasih sayang di dalam diri kanak-kanak. Kasih sayang sesama pasangan kekasih, ahli keluarga, saudara mara dan kenalan membawa pengertian yang mendalam terhadap kehidupan manusia sejagat. Kasih sayang yang suci membawa perhubungan yang erat sesama manusia. Kasih sayang antara pasangan kekasih pula menghasilkan alam percintaan yang merupakan perasaan keinginan yang mendalam terhadap seseorang. Pada lazimnya, kasih sayang jenis ini akan membentuk sebuah keluarga yang ideal, seterusnya menghasilkan kumpulan masyarakat. Kasih sayang adalah suatu perasaan universal dan perasaan ini menyelubungi keseluruhan kehidupan manusia dan juga haiwan. Manusia dan haiwan memiliki perasaan kasih sayang dalam menjalinkan perhubungan sesamanya. Perasaan kasih sayang mengeratkan perhubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam fauna dan juga manusia dengan alam flora. Kasih sayang merupakan perasaan yang wujud dalam diri manusia dan perasaan ini menjadi asas bagi menjalinkan perhubungan sesama manusia, haiwan serta tumbuhan. Kasih sayang yang suci dan setia tidak mementingkan tarikan seksual, umur, pekerjaan dan status seseorang. Ianya juga tidak akan mengharapkan sesuatu pulangan ataupun balasan. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan kepada Saudari Amira. Terima kasih Saudari Farhana. Kini saya teruskan dengan pemikiran yang terakhir, iaitu pemikiran yang menunjukkan sifat kerajinan. Saya teruskan dengan hujah saya menerusi lirik lagu yang diiramakan, iaitu kalau adik nak jadi pandai, mari belajar janganlah lalai. Ianya jelas memperlihatkan pemikiran yang ingin disampaikan, iaitu dari segi sifat kerajinan. Sikap rajin ini membawa maksud satu usaha yang berterusan dengan penuh bersemangat, tekun atau gigih dalam melakukan sesuatu perkara. Selalunya, sikap rajin yang diterapkan ini juga akan membuahkan hasil yang sangat bernas dan sangat berguna. Sifat kerajinan ini juga mempunyai banyak manfaatnya, terutama dalam pembelajaran. Lirik lagu Ikan Kekek ini jelas memperlihatkan satu nasihat dalam pembelajaran, di mana seseorang itu haruslah rajin dalam menuntut ilmu untuk menjadi insan yang bijak, pandai. Selain itu, sikap yang rajin ini kebiasaannya perlu dipupuk oleh kanak-kanak dari sejak kecil lagi, kerana dari awal didikanlah mereka mampu membentuk diri mereka ke arah yang lebih positif dan rajin untuk berusaha dalam menggapai sesuatu yang diimpikan. Lirik lagu ini memperkayakan lagi nilai-nilai moral yang memudahkan kanak-kanak untuk mengingatinya serta menerapkan dalam diri mereka. Di samping itu juga, lirik lagu yang dituturkan ini disampaikan dengan nada yang lembut dan memudahkan pendengar untuk menghayatinya, terutama dalam golongan kanak-kanak. Pemikiran yang ditunjukkan ini adalah bertujuan untuk memastikan kanak-kanak itu lebih faham dan mengamalkan sikap yang rajin untuk menuntut ilmu, supaya mereka sendiri dapat mencapai impian mereka dan membanggakan orang tua mereka. Hal ini kerana untuk beroleh kejayaan, seseorang itu haruslah memupuk sifat kerajinan dari awal persekolahan untuk menjadi seorang yang cemerlang dalam hidup mereka.
Kanak-kanak juga haruslah diterapkan dengan sikap yang rajin untuk belajar sehingga mereka sendiri menjadi seorang yang cermelan dan juga mereka tidak mudah alpa dalam menempuh kehidupan mereka seharian. Tambahan lagi, sifat kerajinan ini merupakan salah satu nilai murni yang perlu ada dalam diri seseorang kerana ianya mampu membentuk sasiah diri seseorang dan amat berkesan jika diamalkan oleh seseorang, terutama dalam golongan kanak-kanak. Menerusi pandangan Majid iaitu pada tahun 2012 yang menyatakan tentang nilai murni di mana ianya didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungan sesama manusia, alam dan Tuhan. Kerajinan ini juga kepada kegigihan dan ketekunan seseorang dalam melakukan sesuatu perkara. Sebagai contohnya, menerusi lirik lagu Ikan Kekek ini juga telah memperlihatkan tentang kewajipan dalam menuntut ilmu di mana kanak-kanak itu perlu membuktikan kerajinan dengan penuh gigih dan tekun dalam menimba ilmu untuk beroleh kejayaan. Azura Abdullah pada tahun 2000 telah memberi definisi nilai kegigihan atau ketekunan yang merupakan sikap atau perilaku yang rajin, gigih, bersungguh-sungguh, giat atau tekun serta aktif dalam melakukan sesuatu perkara demi memperoleh hasil yang positif. Di samping itu, usaha yang gigih atau tekun juga adalah asas dalam menghasilkan prestasi dan mutu kerjaya yang tinggi. Sikap rajin dalam menimba ilmu ini juga perlu diamalkan kerana dunia pendidikan hari ini berdepan dengan arus kebendaan dan materialistik yang cukup kuat di era globalisasi yang banyak mendatangkan pengaruh negatif sehingga boleh menghapuskan nilai-nilai murni dalam diri seseorang, terutama dalam golongan generasi kini. Selain daripada itu, sikap rajin juga membawa erti mengerjakan tugas dengan baik serta tidak mudah putus asa. Seperti yang kita ketahui, sikap malas ini ianya sebenarnya bercanggah dengan tindak tanduk seseorang kerana ianya bukanlah satu sifat yang elok untuk diterapkan dalam diri seseorang, terutama dalam golongan kanak-kanak. Kanak-kanak yang seharusnya memerlukan sokongan sebaik mungkin. Sifat kerajinan ini sememangnya adalah merupakan salah satu dari sifat terpuji yang disyariatkan dalam Islam. Disebabkan itulah lagu kanak-kanak disemaikan dengan pemikiran yang bermanfaat serta pemikiran yang lebih ke arah positif untuk dijadikan sebagai satu amalan dalam kehidupan mereka. Sekian itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kesimpulan kepada saudara Syahmi. Terima kasih. Kepada saudari Amira, secara kesimpulannya, lagu rakyat sememangnya mempunyai peranan yang amat penting dalam kemasyarakatan. Dengan penyampaiannya hanya menggunakan pelbagai nada melalui muzik, ia mampu untuk menyentuh jiwa dan meresap serta membentuk peralatan kepada para pendengar. Ia juga mampu untuk memberi pengajaran atau pendidikan kepada para pendengar, termasuklah golongan kanak-kanak. Lagu rakyat juga mampu untuk menjadikan sebahagian alat pembentuk minda kepada masyarakat pada masa lalu, serta menjadi alat kawalan sosial yang berkesan kepada masyarakat terdahulu dan juga masyarakat pada zaman sekarang. Dengan penyampaian alunan lagu itu, ianya telah memudahkan masyarakat untuk memahami serta dapat menarik minat kepada semua orang, tidak kira yang tua mahupun kepada golongan yang muda. Dengan ini, sekian sahaja perbentangan video daripada kumpulan kami. Saya, Muhammad Syahmi bin Muhammad Noor, mewakili seluruh ahli kumpulan Faisal Tehrani, ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kami sendiri, iaitu Sir Sudirman bin Kifli, kerana telah banyak membantu serta memberi tunjuk ajar kepada kami
bagi menyiapkan tugasan ini. Bak kata pepatah Melayu, yang kurit itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Dalam kesempatan dan peluang yang diberikan kepada saya pada waktu yang singkat ini, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh ahli kumpulan yang telah bekerjasama dengan saya serta telah banyak memberi komitmen yang cukup tinggi demi menyiapkan tugasan ini. Hal ini kerana ianya merupakan salah satu tanggungjawab ataupun amanah yang wajib dijalankan oleh kami sebagai seorang pelajar. Saya akhiri video ini dengan serakak pantun yang berbunyi, mengeluh sukma luar biasa, pelangi kalbu mengenang rindu. Mengeluh duka deruan rasa, pelangi seteru jaga laku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.